Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. So sebelum ni aku dah kongsikan antara senarai smartphone flagship dengan bajet sekitar RM1,500 yang masih sedap nak digunakan pada tahun ni. Korang boleh dapatkan kalau korang nak tengok balik, korang just rujuk saja video aku sebelum ni. Dan untuk video kali ni, aku nak kongsikan pula smartphone flagship yang masih sedap digunakan pada tahun ni tapi dengan bajet sekitar RM1,000 saja guys. Tanpa buang masa lagi, smartphone yang pertama adalah OnePlus 8 yang dilancarkan pada tahun 2020. So usia dia dah masuk tahun ni sekitar 3 tahun jugalah, dan aku rasakan OnePlus ini antara flagship premium yang memang aku recommend untuk korang dapatkan pada tahun ni. Memandangkan dia punya rekaan tu memang nampak relevan lagi, walaupun mungkin dia punya kedudukan kamera tu macam dah tak ramai gunakan, tapi still dengan dia punya looks, material premium yang menggunakan Corning Gorilla Glass 5 untuk gelas depan dan juga gelas belakang, dan menggunakan aluminium frame. So solidness tu still ada pada smartphone ni, cumanya aku kurang gemas sikit lah dengan dia punya curve display. So untuk display dia pada tahun tu memang OnePlus 8 antara yang terbaik jugalah sebab dia menggunakan Fluid AMOLED yang bersaiz 6.55 inci dan ada refresh rate 90Hz. So apa yang paling penting sekali adalah prestasi untuk Snapdragon 865 ni bagi aku dia bukannya sebagus macam AAA ataupun 8 Gen 1, masih relevan nak digunakan pada tahun ni untuk Snapdragon 865 tu. So aku rasa paling minimum sekali adalah Snapdragon 865 lah untuk smartphone dalam masa 2 tahun ni. So kalau korang gunakan 855 mungkin boleh guna, cuma ada limitation dari segi grafik ataupun gaming tu mungkin akan lebih panas daripada biasa. So 865 ni boleh dikira sebagai level yang okay power, cuma it's not too powerful lah kalau compare to AAA. Berbalik pada bahagian skrin, OnePlus 8 menawarkan in-display fingerprint pada model kali ni dan ada stereo speaker atas dan juga pada yang bawah yang memang cukup padu lah. So kalau korang beli smartphone ni memang korang dapat premium feel pada sebuah phone flagship dengan harga sekitar RM1,000 saja guys. Untuk bahagian kamera, OnePlus 8 menawarkan 3 kamera iaitu 48MP kamera utama, 16MP ultrawide dan juga 2MP makro yang menyokong video sehingga 4K 60fps. So dari segi kamera dia tu pun aku rasa dia memang just nice bagi sebuah phone flagship pada tahun 2020. Okey lagi, cuma bukannya sebagus macam phone flagship pada tahun ni lah, but still dia mampu menghasilkan gambar yang cukup berkualiti lagi. Ketahanan bateri dia pun bagi aku cukup memadai untuk sebuah phone yang bersaiz 6.55 inci. So OnePlus 8 menggunakan bateri sebesar 4300 mAh. Dari segi dia punya numbers tu memang agak kecil, tapi untuk penggunaan biasa tu at least daripada pagi sampai ke petang tu memang tak ada masalah tanpa perlu charge. Kalau bateri habis sekalipun korang just guna je fast charging 30W yang OnePlus bagi sekali dalam kotak jualan dia. Dan aku difahamkan yang OnePlus 8 masih lagi dapat Android update yang terbaru iaitu Android OS 13. So ini yang last sekali lah. After that memang dah tak dapat Android update lah. Buat pengetahuan korang semua juga, yang OnePlus 8 sebenarnya ada extended warranty daripada pihak OnePlus Malaysia sendiri. So kalau korang beli OnePlus 8 series macam OnePlus 8 ataupun OnePlus 8T, korang boleh dapat extended warranty sampailah penghujung tahun ni iaitu Disember 2022 untuk sebarang masalah yang korang hadapi pada smartphone OnePlus korang lah. So OnePlus 8 dah usia hampir 3 tahun tapi sebenarnya masih lagi dapat extended warranty daripada pihak OnePlus. In case kalau ada isu dekat screen, korang just boleh claim warranty saja dekat pihak OnePlus Malaysia. So ya, aku rasa OnePlus 8 ni adalah antara model OnePlus yang terbaik juga untuk korang dapatkan sebagai level X flagship. Dengan harga sekarang ni aku nampak untuk yang terpakai, bukannya yang baru, sekitar RM1,000 sampai RM1,200. Bergantung pada seller, pada condition dan juga pada dia punya storage ataupun varian dia lah. Smartphone flagship yang kedua adalah Black Shark 3 yang dilancarkan pada tahun 2020 juga, dan aku rasa ini adalah Black Shark yang terakhir yang menggunakan design yang nampak garang dan juga unik. Aku rasa aku minat lah dengan keunikan rekaan untuk Black Shark yang ketiga ni. Bila masuk Black Shark 4 dan juga Black Shark 5 je, aku dah nampak yang rekaan tu dah berubah 360 dan ke arah smartphone yang biasa dah. Dia just main dengan color saja. Tidaklah seperti Black Shark 3 yang main dengan abstract dan juga dia punya texture, dan aku sukalah dengan dia punya keunikan design tu membuatkan Black Shark ni sebenarnya unik. Isu yang aku dengar sekarang ni, Black Shark kalau dah rosak tu nak repair tu memang susah gila kan. So Black Shark 3 antara model yang susah untuk nak dibaiki lah. So kalau dah rosak bateri ke rosak apa semua, agak berisiko besar kat situ, dan aku rasa korang just kena hantar kat specialist lah untuk pastikan yang Black Shark 3 dibaiki dengan sebaiknya. Pada bahagian skrin depan, Black Shark 3 menggunakan panel jenis AMOLED yang bersaiz 6.67 inci dan ada refresh rate 90Hz, dan ini adalah phone Black Shark yang terakhir yang menggunakan front facing stereo speaker. Start masuk je Black Shark 4, Black Shark 5 dah tak ada front facing speaker. So diorang korbankan benda tu demi untuk letakkan bezel yang lebih nipis pada skrin diorang lah. So aku tak sure mana satu yang lebih bagus. Personally
Personally, aku merasakan bahawa gaming phone sepatutnya kena ada front facing stereo speaker. Sebab dengan adanya front facing speaker ni, dia punya sound tu akan lebih tepat pergi dekat kita punya telinga dan sound tu akan lebih padu lah aku rasa. Sebab bila masuk je Black Shark 4, Black Shark 5, aku macam sedikit turn off sikit lah dengan dia punya design wise yang dah memang nampak macam phone biasa je, bukan lagi gaming phone. Sebab kalau diorang bawa DNA ataupun iconic design Black Shark daripada 1, 2 ataupun 3, memang aku rasa Black Shark sampai sekarang akan bersaing hebat lah dengan Asus ataupun dengan Nubia Red Magic. So, untuk prestasi, Black Shark 3 menggunakan chip yang sama je macam OnePlus 8, iaitu Snapdragon 865, ada rangkaian 5G juga. Macam aku cakap tadi, 865 masih relevan lagi nak digunakan pada tahun ni. Untuk gaming pada Black Shark 3 memang tak ada masalah. Cuma, mungkin dari segi grafik ataupun limitation untuk long term usage tu, ada kepanasan tu biasalah untuk phone yang dah berusia hampir 3 tahun. Untuk gaming features, memandangkan inilah sebuah gaming phone, so Black Shark 3 malangnya tak ada dedicated trigger macam yang Black Shark tawarkan pada 3 Pro. So yang trigger tu hanyalah untuk versi 3 Pro sajalah. But still aku rasa dari segi pengalaman gaming tu, korang still akan dapat gaming features dari segi dia punya software tu sendirilah. Black Shark 3 pun masih kekalkan audio jack dan ada in-display fingerprint scanner. Untuk bahagian kamera, Black Shark 3 menggunakan 64MP main kamera, 13MP terawat dan juga 5MP depth sensor yang mampu merakam video sehingga 4K 60fps. Ketahanan bateri untuk Black Shark 3 pun bagi aku dah cukup memadai dengan dia punya kapasiti 4720mAh yang menyokong fast charging 65W dan ada juga magnetic dock charging 18W. Cumanya magnetic dock charging tu korang nak kena beli secara berasingan dan aku rasa menarik untuk magnetic dock charging tu memandangkan kalau kita main game tu, kalau tersepak ke apa kabel takkan tertarik sekali dengan phone. So dia akan tercabut saja dia punya kabel tu. Untuk Android update dia memang sampai Android 12 saja, tak sampai Android 13 pun. Dan harga jualan sekarang yang terpakai aku nampak sekitar 1000 sampai 1200 memang dah boleh dapat untuk Black Shark 3. Korang just cari je dekat Facebook Marketplace, Carousel ataupun dekat mudah.my. Smartphone flagship yang ketiga aku rasa macam kurang fair lah kalau semuanya adalah Android. At least aku nak senaraikan satu iPhone dalam bajet sekitar RM1000 kalau korang memang mencari iPhone yang terbaik dengan harga sekitar RM1000 saja. So iPhone tu adalah iPhone XS Max yang dilancarkan pada tahun 2018. So untuk XR, XS, XS Max sekarang ni memang boleh dapat sekitar bawah RM1000 saja guys. Basically iPhone XS Max adalah iPhone yang the best pada tahun 2018 dan usia dia masuk tahun ni dah memang agak lama jugalah. Design dia bagi aku masih relevan lagi dengan dia punya premium material, frame jenis stainless steel, back glass dan juga dia punya IP68 water and dust resistant. So memang solid lah untuk iPhone XS Max ni. Untuk panel screen dia menggunakan Super Retina OLED yang bersaiz 6.5 inci, menggunakan Face ID, masih ada notch dan juga stereo speaker yang memang cukup padu juga pada tahun tu. Bagi aku dari segi dia punya design wise, dia punya looks, dia punya screen semua memang masih relevan nak digunakan pada tahun ni. Even untuk chip A12 Bionic dia pun masih okey lagi. Cuma bukannya powerful sangat. Dia just macam level good enough lah bagi phone yang dah berusia lama gila kan. So pada tahun ni pun masih relevan lagi. So that's why impressive jugalah sebenarnya iPhone XS Max ni. Cuma untuk heavy gaming, nak lenjang kau-kau apa semua, jangan letak apa-apa expectation lah pada iPhone yang dah berusia lama ni sebenarnya. So that's why dia lebih kepada pengguna yang biasa, yang just untuk buat kerja je ke, main game sikit-sikit, untuk social media dan sebagainya saja. Dia tak sesuai untuk heavy user. So kalau korang heavy user, aku prefer untuk beli at least iPhone 11 Pro ataupun iPhone 11 Pro Max lah. More powerful, bateri lebih tahan dan juga dia punya teknologi tu lebih bagus lah berbanding dengan iPhone XS Max. Lagi-lagi pada bahagian kamera, sebab iPhone XS Max tak ada ultra wide dan juga tak ada night mode kamera, hanya ada telefoto dan juga main kamera 12MP saja. So itu salah satu kelemahan terbesar in terms of features kamera. Tapi kalau korang yang tak kisah, aku rasa okey je benda tu sebab gambar yang dihasilkan daripada kamera untuk XS Max bagi aku cukup bagus lagi. Cuma kekurangan dia dari segi portrait mode, potongan bokeh dia tu tak berapa nak cantik sangat pun. Dia biasa-biasa je lah bagi aku. Ketahanan bateri untuk XS Max pun boleh dikatakan yang ini adalah series iPhone yang paling bagus lah masa tahun tu kan. Sebab before that untuk iPhone X memang ramai gila komplain cepat habis. iPhone 8 Plus pun kurang gila bateri dia. Tapi start je iPhone XR, XS dan juga XS Max, memang Apple dah fix dah pasal ketahanan bateri yang lebih bagus berbanding dengan iPhone sebelumnya. Tapi itulah iPhone XS Max ni hanya menyokong charging 15W saja. So memang very slow untuk korang nak gunakan pada tahun ni sebenarnya untuk phone yang dah berusia lama ni kan. Dan aku rasa dari segi harga tu memang korang boleh dapat dengan bawah RM1000, tak ada masalah pun iPhone XS Max
specs yang terpakai. Ikut juga pada storage, kalau ada luck dan juga jackpot, mungkin korang dapat storage yang besar tapi harga yang lebih murah daripada harga yang aku sebut tadi. Smartphone flagship yang keempat adalah Xiaomi 11T yang dilancarkan pada tahun 2021. So usia dia dah hampir 1 tahun lah. Smartphone ni aku boleh gelar sebagai bajet flagship daripada Xiaomi dengan spesifikasi yang boleh tahan padu juga untuk harga yang ditawarkan di Malaysia. Untuk bahagian prestasi, Xiaomi 11T menggunakan chip MediaTek Dimensity 1200 yang menyokong rangkaian 5G. So level dia lebih kurang macam Snapdragon 865 ataupun 870 macam tu lah. So aku rasa in terms of performance wise, MediaTek Dimensity 1200 masih perform lagi nak digunakan pada tahun ni, tak ada masalah pun. Panel screen yang digunakan pada Xiaomi 11T adalah AMOLED yang bersaiz 6.67 inci dengan refresh rate 120Hz yang bagi aku just nice bagi sebuah phone dengan harga bawah RM2,000 dengan color dia apa semua. Cuma bukannya in-display fingerprint sebab fingerprint scanner dia adalah pada bahagian power button. So depends pada korang punya taste lah. Aku rasa mana-mana pun okey je sebab dekat dia punya power button tu boleh tahan laju juga sebenarnya untuk unlock smartphone ni. Dan untuk bahagian kamera, smartphone ni menggunakan 3 kamera utama iaitu 108MP main kamera, 8MP ultrawide dan juga 5MP telefoto makro yang mampu merekam video sampai 4K 30fps saja dan tak ada OIS. Ketahanan bateri untuk Xiaomi 11T memang besar sebab dia menggunakan bateri sebesar 5000 mAh yang ada fast charging support sehingga 67W dan masih lagi dapat update MIUI 13 yang terbaru. So phone ni ialah baru berusia 1 tahun, so possible lah untuk dapat MIUI yang terbaru lagi pada Xiaomi sendiri. So aku rasa kalau korang nak dapatkan Xiaomi 11T memang waktu yang sesuai juga sebab harga dia terpakai memang dah murah sekarang, sekitar RM1000 sampai RM1100 saja. Untuk harga baru dia memang boleh dapat dalam RM1,400 sampai RM1,500 bergantung pada jenis storage dan juga varian yang korang nak beli tu. Smartphone flagship yang terakhir adalah Poco F3 yang dilancarkan pada tahun 2021 dan masa tu hype jugalah smartphone ni sebab spesifikasi yang ditawarkan memang cukup padu dengan harga yang affordable. So aku kategorikan smartphone ni sebagai bajet flagship yang bagus jugalah masa tahun tu. Rekaan yang digunakan pada Poco F3 memang typical phone Xiaomi ataupun Poco sendiri masa tahun tu dan nampak biasa je, cuma dia still ada kekalkan premium looks tu sendiri. Cuma material yang digunakan just biasa-biasa saja dengan skrin depan dan juga back panel menggunakan Corning Gorilla Glass 5 dan frame dia adalah plastik saja bukannya aluminium. So solidness dia tu mungkin ada kekurangan kat situ lah. In fact, Poco F3 pun ada ketahanan jenis IP53 rating dan menggunakan panel screen jenis AMOLED yang bersaiz 6.67 inci, ada refresh rate 120Hz. So dari segi display tu bagi aku memang very typical untuk bajet flagship Xiaomi pada tahun lepas. Dia lebih kurang je macam Xiaomi 11T tadi dan tak ada in-display fingerprint sebab bajet flagship Xiaomi biasanya pada tahun lepas menggunakan fingerprint scanner dekat power button. So itu memang very common Xiaomi pada tahun lepas ataupun Poco lah. Smartphone ni pun menggunakan storage speaker yang bagi aku cukup padu juga untuk sebuah bajet flagship dan ada 3 kamera iaitu 48MP kamera utama, 8MP ultrawide dan juga 5MP makro dengan rakaman video sehingga 4K 30fps bukannya 4K 60fps. So lebih kurang je macam Xiaomi 11T tadi. Dan untuk bahagian ketahanan bateri dia bagi aku cukup okey lah bagi sebuah phone yang bersaiz 6.67 inci iaitu bateri sebesar 4520 mAh dengan fast charging 33W. Prestasi untuk Poco F3 menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 870 yang menyokong rangkaian 5G juga. So bagi aku untuk penggunaan gaming tu tak ada masalah sangat pun. Memang boleh main lagi game yang heavy untuk Poco F3. Cuma dari segi kepanasan tu mungkin dia berbeza lah daripada penggunaan chip yang terbaru sekarang ni kan. So aku rasa performance wise good enough tapi bukannya powerful lah bagi sebuah phone yang dah berusia 1 tahun untuk korang gunakan pada tahun ni ataupun tahun mendatang. So Poco F3 dia level yang boleh main game dengan bajet RM1000 untuk sebuah X flagship sebenarnya. So untuk dia punya MIUI pun masih lagi dapat update latest MIUI 13, cuma aku tak sure sampai bila, mungkin itu je limit dia. Harga untuk Poco F3 yang terpakai sekarang ni memang boleh dapatkan dengan harga sekitar RM900 sampai RM1100 saja dekat Facebook Marketplace ataupun dekat Carousel lah. Bergantung pada seller, condition dan juga varian yang korang nak beli tu. Tapi memang itu adalah harga yang terpakai untuk Poco F3 di pasaran Malaysia. Tapi yang baru sekarang ni memang boleh dapat juga dengan harga sekitar RM1400 saja. Lebih kurang je harga macam Xiaomi 11T tadi. So itu bergantung pada korang, nak yang baru boleh, nak yang second pun boleh. Tapi yang baru mahal sikit lah, RM1,400. Yang terpakai tadi yang murah sikit kan. So guys, itu adalah antara 5 flagship smartphone yang sedap untuk korang dapatkan di pasaran Malaysia sekarang ni dengan harga sekitar RM1000 saja. So mostly memang yang terpakai lah. Hanya ada satu saja iPhone tadi dengan usia yang agak lama berbanding dengan phone Android tadi. So mana satu antara semua tu yang korang berminat, korang just komen saja kat yang bawah. Kalau ada model lain lagi, korang juga boleh kongsikan dekat yang bawah kalau aku terlepas pandang model yang menarik lagi. Aku harap korang enjoy dengan video ni dan sampai berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.